Okey, kita sambung pula peringkat meiosis yang kedua, iaitu kita dah habis tadi kan. Tadi kita dah habis telofasa 1. Telofasa 1 di sini menghasilkan 2 sel anak yang sudah separuh bilangan kromosomnya daripada asal, daripada induk. Kalau induk tadi ada 4 kromosom, kalau awak boleh refer gambar rajah sebelum ni, dalam sel induk ada 4 kromosom. Tapi setelah mengalami meiosis yang pertama, iaitu sehingga telofasa 1, bilangan kromosom dalam sel anak yang terhasil adalah 2. Okey. Saya highlightkan kat sini ya. 1, 2. 1, 2. Okey. Selepas meiosis yang pertama, peringkat 1, kita akan dapat 2 sel anak. 1, 2 sel anak, dan kedua-dua sel anak ini adalah mempunyai bilangan kromosom yang diploid, N. Diploid, N. Maksudnya N di sini 2 lah. Sebab diploidnya 4. So, haploidnya cikgu cakap tadi apa? Salah kan? Okay. Kalau asalnya induknya ada 4 kromosom iaitu diploid. So, sel anak, setiap satu sel anak mempunyai bilangan kromosom yang haploid. Haploid tu maksudnya separuh daripada induk. Iaitu 2. 1, 2, 1, 2. Jelas? So, kita sambung dengan profasa 2. Okay, kita tengok profasa 2. Okay, ni adalah profasa 2. Lepas meiosis 1, dia terus masuk meiosis yang kedua. Okay, profasa 2. Okay. Nukleolus dan membran nukleus mula hilang. Okay, saya gariskan teruslah. Nukleolus dan membran nukleus hilang. Hilang. Tadi ada kan? Tadi ada. Tadi masa akhir telofasa tu ada. Ada membran nukleus, ada nukleolus. Kat sini dah hilang. Profasa 2. Profasa 2. Kita sekarang membincangkan profasa 2. Okey, profasa 2. Nukleolus dan membran nukleus hilang. Setiap kromosom sekarang terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Yang dikatakan kromatik kembar tu inilah. Ini kromatik kembar. 1. Yang ni satu lagi kromatik kembar. Jadi setiap kromosom sekarang terdiri daripada kromatik kembar. Okey, ini kromatik kembar. Kromatik kembar tu yang samalah. Yang ni kromatik kembar. Gentian gelendong mula terbentuk. Nampak ni gentian gelendong. Gentian gelendong mula terbentuk di dalam kedua-dua sel anak. Dah ada dah pembentukan gentian gelendong. Yang ni. Ni gentian gelendong lah ni. Dah ada dah. Sentriol dah mula bergerak ke dah mula bentuk gentian gelendong. Dah nampak dah. Okey, profasa 2. Lepas profasa, metafasa 2. Okey, kita tengok metafasa 2. Okey, metafasa 2. Kromosom tersusun. Kromosom yang seiras tadi tu, kromosom kembar tadi ni, tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa bagi setiap sel anak. Maksudnya kromosom tersusun secara rawak. Rawak tu maksud rawak di sini, mungkin yang besar duduk di atas, yang kecil duduk di bawah. Ataupun boleh juga yang kecil duduk di atas, yang besar duduk di bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi start daripada sini, awak kena tetapkan kedudukan dekat mana. Awak nak lukis macam mana. Okey, kalau yang katalah yang A ni, awak nak bubuh besar dekat atas, kecil dekat bawah. Yang B ni, awak nak bubuh kecil dekat atas, besar kat bawah pun boleh. Tak ada masalah. Ikut suka. Ini yang dikatakan secara rawak. Secara rawak tu maksudnya suka hati dia nak duduk macam mana pun. Okey? Jelas? Start daripada sini, awak dah kena follow lah lukisan ni. Kan? Start daripada metafasa ni, awak dah kena pegang betul-betul lukisan ni. Kat mana dia duduk. So, awak nak setkan kedudukan macam ni. So, kita setkan macam ni kedudukan dia.
Sekarang ni setiap kromatid terikat pada gentian gelendung oleh sentroma. Ini sentroma lah. Yang ni yang dikatakan sentroma. Inilah sentroma. Ini adalah sentroma. Kromatid ni tadi dua kromatid ya. Satu kromatid, dua kromatid diikat oleh sentroma. Okey. Metafasa 2 dikatakan telah tamat apabila sentroma ni berpisah ataupun bila sentroma ni pecah. Atau setengah buku kata membahagi. Tak kisahlah nak guna istilah mana pun. Sentroma kat tengah tu dah pecah. Bila sentroma yang pegang dua kromatid ni dah pecah, maksudnya dah habislah peringkat metafasa. Jelas tak? Semua yang fasa-fasa ni awak kena tulis dan lukis. Cikgu ingatkan lagi sekali ni. Okey. Dah habis metafasa 2, kita seterusnya kepada meta. Lepas meta, Pak Mat. Anafasa. Anafasa. Okey, anafasa. Sekarang ni masa peringkat anafasa, cuba tengok. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu lah. Sebelum tu cikgu lupa. Masa metafasa 2, masa metafasa 2 tidak ada pembentukan kromosom homolog. Kromosom tu dia susun seorang-seorang. Dia tersusun seorang-seorang. Dia tersusun satu-satu. Satu dekat atas, satu kat bawah. Satu dekat atas, satu kat bawah. Dia tersusun satu-satu. Kalau metafasa 1 ada penyusunan kromosom homolog di satah khatulistiwa, betul tak? Dia beza. Beza peringkat 1 dengan peringkat 2 yang paling utara sekali pada mendekat metafasa lah. Yang ni dia duduk satu-satu. Satu dekat atas, satu kat bawah. Satu dekat atas, satu kat bawah. Okey? Tu saya lupa nak khabar tadi. Lupa nak bagi tahu. Okey. Anafasa 2, sentroma yang memegang kromatid tadi telah berpisah, telah pecah. Sentroma yang memegang kromatid tadi ni, yang memegang kromatid kembar tadi telah pun berpisah. Apa yang terjadi? Kromatid kembar, nak tulis pasangan pun tak apa, tak mau tulis pasangan pun tak apalah. Kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan dengan didahului oleh sentroma. Didahului oleh sentroma tu maksudnya macam ni lah. Sentroma duduk kat belakang, yang ni kromatid macam ni. Ini maksudnya, ini maksud ayat tu. Berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Okey, ni kutub sebelah kiri, ni kutub sebelah kanan. Ni kutub sebelah kiri, ni kutub sebelah kanan. Didahului oleh sentroma. Sentroma yang pergi dulu dekat kutub tu. Sentroma yang pergi dulu ke kutub tu. Ni kutub kan. Jadi sentroma tu dulu. Kromatid ni kemudian sikit. Dan setiap kromatid pada peringkat ini, setiap kromatid, kromatid pada peringkat ini kita kenali sebagai kromosom. Ini adalah satu kromosom. Ini adalah satu kromosom. So, sebelah kiri ada dua kromosom. Sebelah kanan ada satu lagi kromosom. Ada lagi satu kromosom. So, belah kanan ada dua kromosom. Sebelah kiri pun ada dua kromosom. Kromatid ini sekarang dikenali sebagai satu kromosom. Anafasa 2. Okey. Lepas anafasa, telofasa 2. Kena tulis perkataan 2 ni kena tulis. Anafasa 2, metafasa 2, telofasa 2. Kena wajib tulis. Okey, telofasa 2. Yang ni kan. Yang ni dia akan apa nanti? Dia akan pecah kat sini lah. Dia dah bahagilah ni. So, yang jadi macam ni. Yang jadi macam ni. Okey. Kromosom telah tiba di kutub sel. Kromosom semua dah tiba dekat kutub sel.
Kromosom semua dah tiba di kutub sel. Ada yang kromosom sebelah kanan, ada yang kromosom sebelah kutub sel yang sebelah kiri. Gentian gelendong dah mula hilang. Dah tak ada gentian gelendong, nampak tak ada dah. Membran nukleus dah mula terbentuk. Okey. Membran nukleus nampak ni dah mula terbentuk dah. Dah garisan putus-putus ni maksudnya nak jadi dah lah. Nukleolus dah ada dah. Dah ada dah nukleolus. Bilangan kromosom sel anak. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey. Ni dah jadi 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dah jadi separuh dah. Yang ni akan membentuk satu sel anak bila membran plasma kat sini mencerut. Berlakunya pencerutan membran plasma akan menghasilkan satu sel anak sebelah kiri dan satu sel anak sebelah kanan. So, dapat yang ni. Yang ni pula dia akan mencerut di bahagian tengah ni. Okey, satu sel anak akan terhasil sebelah kiri, satu sel anak akan terhasil sebelah kanan. Okey, ni hasil dia. Yang ni hasil sebelah kiri, ni hasil sebelah kanan. Apabila membran plasma ni dah siap membahagi. Telofasa 2. Telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Yang ni lah mula-mula kita ada apa ni? Karyokinesis. Karyokinesis tu pembahagian nukleus. Dah jadi 2 nukleus. Dah jadi 2 nukleus. Lepas dah jadi 2 nukleus, akan cytoplasma pula akan membahagi 2 pula. Cytoplasma akan membahagi 2. Pembahagian cytoplasma tu kita panggil cytokinesis. Okey. Mula-mula karyokinesis, pembahagian nukleus. Dah siap nukleus dah 2 terbentuk semua tu, barulah dia dividekan dia punya cytoplasm dia supaya jadi tu. Akhirnya akan terbentuklah 4 sel anak. Okey. Yang sel yang ni akan jadi 1, 2. Sel yang kedua ni akan jadi 1, 2. So, 4 lah. Setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, separuh dah. Ni dah jadi 2 kromosom. Okey. Kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk yang diploid. Sel haploid berkembang menjadi gamet. Okey, inilah yang dikatakan gamet. Ini akan berkembang menjadi gamet. Ini jadi gamet. Gamet tu sel pembiakan. Cuba tengok. Bukan saja dia berbeza separuh daripada bilangan kromosom dalam sel induk, 2 kan. Okey, cuba tengok. Setiap satu sel gamet ni pun berbeza antara satu sama lain. Katalah cikgu namakan yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. Okey, cuba awak tengok kan. Di antara A, B, C dan D ni ada tak sama antara satu sama lain? Adakah A sama dengan B? Tak sama kan? Adakah C sama dengan D? Pun tak sama. A sama dengan C? Pun tak sama. A pun tak sama dengan D. Memang tak sama. So, kalau ada 4 sel anak, semua tu tak sama. Kalau ada 10 sel anak, semua tak sama. Kalau ada 10,000 sel anak yang terbentuk, semuanya tak sama. Sebab faktornya adalah faktor pindah silang, iaitu pertukaran maklumat genetik. Okey? Jelas? Okey, lagi satu cikgu nak ingatkan. Lagi satu, supaya awak jangan buat kesilapan. Tolonglah. Kita mula daripada sini kan. Kita mula daripada metafasa ni. Tolong alert dengan kedudukan kromosom. Yang ni warna merah. Yang ni warna hijau kecil. Yang ni hijau besar. Yang ni merah kecil. Cuba tengok kedudukan dia. Ni masih metafasa kan? Metafasa. Masa anafasa pun sama. Yang ni merah besar duduk kat sini. Masih lagi duduk kat situ. Hijau kecil duduk kat bawah. Macam tadi. Sebelah sini hijau besar. Yang ni merah kecil. Jangan tukar. Kedudukan kromosom masa anafasa, you kena ikut flow sama macam metafasa. Jangan ubah.
Lepas tu, lukisan kromosom semasa telofasa pun jangan ubah. You kena ikut yang sama. Yang ni merah besar, hijau kecil. Tengok ni ha. Merah besar, hijau kecil. Yang ni merah besar belang hijau, hijau kecil belang merah. Sama tak? Ni pun sama. Merah besar, merah besar belang hijau, hijau kecil belang merah. Sama. Jangan tukar. Tolong jangan tukar. Kalau tukar nanti lukisan awak jadi tak betul. Okey? Jadi kita dah habislah meiosis. Nanti kita akan tengok pula perbandingan dan perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Tolong buat nota. Apa-apa yang cikgu cakap ni, tolong salin sebagai nota. Lukis dan tulis nota.